kali ini kita nak tunjukkan bagaimana catatan di jurnal am. Okey, ada beberapa situasi dalam soalan ni kita akan bincang. Okey, seperti catatan pembukaan, okey, situasi melibatkan catatan di jurnal am. Okey, pertamanya kita perlu mengenal pasti apa itu aset, belanja, liability, equity pemilik dan juga hasil. Kemudian bila kita kenal pasti maklumat tersebut, kita perlu kenal pasti di manakah kedudukan asal, sama ada sebelah debit ataupun sebelah kredit. Inilah kedudukan asal, iaitu aset, belanja. Okey, aset berada di sebelah debit, belanja berada di sebelah debit. Kemudian liability, equity, equity pemilik, dan satu lagi ialah hasil. Okey, hasil. Okey, kat sini sebelah debit ataupun sebelah kiri iaitu aset dan juga belanja, sebelah kredit ataupun kanan liability, equity pemilik dan juga hasil. Maksud di sini untuk kita lebih jelas, aset belanja sebelah debit maksudnya bila berlaku penambahan untuk aset dan juga belanja, dia akan direkodkan sebelah debit. Okey, soalan pertama ni kita kenal pasti maklumat sama ada aset, okey, liability ataupun equity. Okey, kita baca soalan. Encik Lee, seorang peruncit, tidak menyimpan rekod perakaunan dengan lengkap. Beliau meminta bantuan anda dengan tujuan memulakan satu sistem penyimpanan rekod yang teratur. Anda dikehendaki menunjukkan catatan pembuka dalam jurnal am berdasarkan maklumat yang diberikan di bawah. Tahun perakaunan berakhir pada 31 Disember 20X3. Okey, stok. Okey, istilah lama dipanggil stok, sekarang dipanggil inventory. Okey, inventory ni adalah aset. Okey, aset. Okey, penghutang, istilah lama, sekarang dia dah panggil akaun belum terima. Okey, ahli dan juga baba. Okey, ni adalah aset. Okey, aset. Okey, tunai. Okey, tunai adalah aset. Wen serahan ataupun dipanggil kenderaan, okey, dia adalah aset juga. Alatan pejabat, dia adalah aset. Pemiutang ataupun dipanggil akaun belum bayar. Sami dan juga Jomio. Okey, pemiutang, liability, overdraft bank. Okey, dia adalah liability. Okey, so di sini bila kita dah kenal pasti aset dan juga liability, so kita boleh kenal pasti aset berada di sebelah debit. Okey, aset berada di sebelah debit, aset berada di sebelah debit, manakala liability berada di sebelah kredit. Okey. Okey, kita rekod di jurnal am di sebelah. Okey. So pertama tadi, okey, kita abaikan tarikh kat sini. Okey, semua aset berada di bahagian debit, manakala liability berada di bahagian kredit. Untuk merekod debit dahulu, okey, kita akan rekod satu demi satu. Kemudian kita rekod liability.
Okey, di sebelah kredit kita jarakkan sikit daripada garisan yang tepi ni. Okey, nak tunjukkan bahawa dia berada di sebelah kredit. Okey, bila kita dah selesai, kita kena tutup maklumat jurnal ni dengan kita selang satu baris. Okey, kita kira mana yang lebih besar, kemudian kita cari berapa jumlah yang perbezaan. Okey. Okey, jumlah di bahagian debit iaitu 55,500. Okey. Okey. Perbezaan 43210. Okey, nilai beza ni adalah untuk modal. Okey, biasanya kalau catatan pembuka ni tujuannya nak cari modal melalui perbezaan nilai. Okey, biasanya nilai tu berbeza tu di sebelah kredit. Okey, untuk butiran aset, okey, iaitu inventory, akaun terima tunai, serahan alatan pejabat. Okey, liability. Okey, liability iaitu akaun belum bayar, overdraft bank. Kemudian equity, okey, pada tarikh ini. Okey, itulah cara untuk kita rekod soalan nombor 1 ni. Okey, kena pasti debit dan juga kredit, kemudian kita cari modal. Okey, soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Ahmad seorang peruncit yang telah lama berniaga tanpa menyimpan rekod-rekod perakaunan dengan lengkap. Anda dikendaki merekodkan catatan pembuka dalam jurnal am. Berikut ialah aset liability Ahmad pada 2 Julai 20X2. Okey, pertamanya kita kena pasti mana satu aset dan juga mana satu liability. Okey, premis. Okey, premis adalah aset. Okey, alatan pejabat adalah aset. Kenderaan bermotor adalah aset. Okey, stok ataupun inventory, okey, adalah aset. Penghutang ataupun ABT, akaun belum terima, okey, juga aset. Tunai di tangan, okey, dipanggil tunai, aset. Pemiutang ataupun akaun belum bayar, CD, dia adalah liability. Kemudian overdraft bank, okey, dalam komponen liability. Okey, macam biasa, bila kita dah tahu aset, liability, kemudian kita kena pasti, okey, kedudukannya, iaitu aset di sebelah debit, liability sebelah kredit. Okey, kita pindahkan maklumat ni dekat jurnal. Kemudian liability, okey, apabila kita dah rekod semua maklumat ni, okey, di bahagian debit dan juga kredit, okey, kita kena jumlahkan. Di bahagian debit, okey, jumlahnya lebih besar, iaitu
101 200. Okey, so dia mewakili di bahagian kredit. Okey, nilai perbezaannya ialah 86,000. Okey, nilai ni adalah untuk modal. Okey, keterangannya ialah yang berkaitan dalam maklumat ni, okey, iaitulah asset, liability dan modal pada tarikh ini. Okey. Okey, itu cara dia. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 3. Pada 1 Jun 20X3, perniagaan Sunita yang menjual alat tulis membekalkan anda dengan baki-baki yang berikut. Anda dikehendaki merekodkan catatan pembuka dalam jurnal am. Okey, sama kaedah macam tadi, kita perlu kenal pasti. Okey, pertamanya adalah stok ataupun inventory. Okey, dia adalah aset. Alatan pejabat adalah aset. Tunai adalah aset. Bank, okey, aset. Okey, kemudian perabot adalah aset. Okey, untuk bank ni kalau dia tulis overdraft, dia adalah liability. Okey, kemudian kita rekodkan di jurnal. Okey, so kita rekodkan apa yang debit, iaitulah okey, bila kita dah rekod semua debit, okey, iaitu aset ni, kemudian kita selang satu baris untuk kita cari berapa jumlah modal ataupun equity. Okey, RM38,500. Okey, so automatik dekat sini 38,500 ni adalah modal. Okey, keterangannya ialah aset dan equity pemilik pada tarikh ini. Okey, kat sini dia tak ada liability. Yang tu normal. Okey, kadang-kadang soalan ada liability, kadang-kadang tak ada liability. Situasi yang seterusnya ialah sama juga, perlu kena pasti mana satu aset, mana satu liability. Okey, mana satu hasil, mana satu belanja, mana satu equity pemilik. Okey, bila kita kenal pasti 5 maklumat ni, untuk kita rekod dalam jurnal am, tak ada masalah. Okey, so pertama kita tengok, okey, soalan nombor 4 ni, catatkan perkara-perkara yang berikut dalam jurnal am. Okey, membeli perabot 1,300 secara kredit dari Hiap Ho Berhad untuk kegunaan perniagaan. Okey, perniagaan dia beli perabot. Okey, perabot ni adalah aset. Okey, aset. Okey, kemudian dia beli secara kredit dari Hiap Ho Berhad. Okey, dia beli secara hutang. Hiap Ho Berhad ni adalah, okey, bila kita beli dengan pembekal. Bila sebut pembekal, dia adalah akaun belum bayar. Okey, ABB, akaun belum bayar. So dia adalah liability. Okey, liability. So kita faham aset berada sebelah debit, liability berada sebelah kredit. So kita boleh pindahkan maklumat A ni. Okey, okey,
So kat sini aset ialah perabot, iaitu RM1,300, manakala sebelah kredit iaitu akaun belum bayar. Dia berada di sebelah kredit, iaitu konsepnya iaitu liability berada di bahagian kredit. So selesai untuk A. Kita tengok B. Sebuah mesin taip terpakai bernilai 350 dijual secara kredit kepada kedai linggam. Mesin taip adalah dia dalam kategori alatan pejabat. Alatan pejabat bernilai 350 dijual secara kredit. Dijual secara kredit kepada kedai linggam. Kalau dijual dipanggil jual kepada pelanggan. So pelanggan ni dia adalah akaun belum terima. Akaun belum terima. So akaun belum terima ni adalah aset. So mana satukah debit, mana satukah kredit? Kat sini awak perasan alatan pejabat juga aset. Akaun belum terima juga aset. Tadi kita belajar konsep bila aset semua akan berada di sebahagian semua akan berada di bahagian debit. Maksud di sini ialah bila aset debit tu ialah bertambah. Kalau aset sebelah kredit tu berkurang. So kita tengok B ni, mana satu aset yang bertambah. Bila mesin taip dijual, maksudnya aset tu, alatan pejabat tu akan berkurang. So bila berkurang, dia akan menjadi di bahagian kredit. So automatik akaun belum terima akan berada di bahagian debit. Itulah cara untuk B ni. Akaun belum terima debit sebab dia menambahkan akaun belum terima. Alatan pejabat sebelah kredit, dia aset tapi rekod sebelah kredit sebab dia berkurang. Bila kita jual, so aset tu akan berkurang. Soalan C. Membeli alat tulis pejabat RM75 secara tunai. Bila melibatkan tunai dan juga bank, dia tak perlu direkodkan dalam jurnal am. Dia terus direkod dalam buku tunai. Dia sebut je tunai ataupun bank. Dia terus direkodkan dalam buku tunai. So kat sini C ni kita tak perlu rekod dalam jurnal am. Seterusnya ialah sebuah komputer terpakai dengan nilai buku 3,100 dijual secara tunai. Disebut je secara tunai ni. So ni adalah buku tunai. So D ni tak perlu direkodkan dalam jurnal am. Seterusnya ialah E. Mengambil barang niaga bernilai 120 untuk kegunaan keluarga. Bila kita ambil barang niaga, dia melibatkan inventory. Tapi bila kita nak rekod, kita tak boleh rekod sebagai butiran inventory, tapi penggantinya adalah belian. Bila sebut je mengambil barang niaga, akaun yang terlibat ialah belian RM120 untuk kegunaan keluarga. Keluarga ni merujuk kepada peribadi. So dia melibatkan ambilan. Ambilan. So
mana satukah debit, mana satukah kredit. Okey, belian. Okey, bila kita ambil barang, belian tu akan berkurang. Okey, bila berkurang, okey, kita kenal pasti kedudukan belian tu. Okey, belian adalah belanja. Bila belanja, belanja tu akan berada di sebelah debit. Kalau belanja tu berkurang, dia akan berada di bahagian kredit. So belian kat sini akan jadi kredit. Okey, untuk ambilan ni dia adalah catatan kontra. Okey, catatan kontra bagi equity pemilik. Okey, sebut je catatan kontra, dia akan berlawanan dengan kedudukan asal. Okey, ambilan ni berkaitan dengan equity pemilik. Okey, kita belajar tadi, iaitulah equity pemilik berada di sebelah kredit. Bila catatan kontra ni akan direkodkan di bahagian debit. Okey, itu cara kita nak rekod untuk E. Okey, kemudian yang F, mengambil sebuah meja bernilai RM90 dari pejabat untuk kegunaan di rumah kediaman. Okey, bila sebut peribadi iaitu kediaman, so dia akan melibatkan akaun ambilan. So ambilan tadi kita dah tahu dia berada di sebelah debit. Kemudian kita nak cari apakah yang perlu dikreditkan. Okey, mengambil sebuah meja. Okey, kalau meja ni dekat pejabat, dia dipanggil sebagai alatan pejabat. Okey, alatan pejabat. Okey, alatan pejabat ni, bila kita ambil alatan pejabat, so alatan pejabat tu akan berkurang. Okey, kita faham konsep aset tadi. Bila aset bertambah, aset tu sebelah debit. Bila aset tu berkurang, dia akan berada di sebelah kredit. So kita rekod. Okey, inilah rekodnya, debit ambilan, kredit alatan pejabat. Okey, seterusnya, memasukkan tunai sebanyak RM5,000 ke dalam akaun perniagaan sebagai modal tambahan. Di sini kita perasan memasukkan tunai. Okey, bila sebut tunai ataupun bank, so dia tak perlu rekod dekat jenam. So dia terus direkod dekat buku tunai. Okey, buku tunai nanti kita kena rekod di sebelah debit. Okey, so kita skip. Okey, kita tak perlu rekod untuk G ni. Okey, sebab kita nak fokuskan jenam. Okey, seterusnya, menerima invoice 369 dari syarikat Bina Berhad kerana membaiki tingkap bangunan kedai. Okey, invoice yang diterima daripada syarikat Bina Berhad. Okey, so bila kita terima invoice, okey, syarikat Bina Berhad ni, dia adalah, okey, kita menerima invoice ni maksudnya kita membeli. Okey, bila kita membeli, so syarikat Bina ni dia adalah pembekal. So pembekal ni adalah akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar, ataupun kita tulis syarikat Bina Berhad. Okey, kerana membaiki tingkap bangunan kedai. Okey, membaiki tingkap bangunan kedai. Okey, ini adalah belanja membaiki. Okey, belanja membaiki. Okey, so belanja membaiki ini adalah belanja di dalam komponen belanja. Bila belanja berada di sebelah debit, so syarikat Bina Berhad ni adalah kredit. Okey, sebab dia konsepnya ialah Bina Berhad ni adalah liability. Okey, so cara rekodnya ialah
Okey, itulah cara rekod untuk hash. Okey, kreditkan syarikat bernebahat ataupun dipanggil akaun belum bayar. Okey, kita pergi soalan yang terakhir, iaitu soalan yang kelima. Okey, rekodkan urus niaga berikut ke dalam jenayah kepunyaan syarikat Ismail. Okey, pertamanya ialah memulakan perniagaan dengan tunai di tangan 2,000, tunai di bank 30,000 dan sebuah premis 50,000. Okay, yang untuk maklumat pertama ni ialah catatan pembukaan. Sama dengan soalan yang kita buat tadi, soalan 1, 2 dan 3. Okey, so kita rekod dekat jenayah. Pertama ialah tunai. Tunai di tangan adalah aset. Okey, tunai di bank adalah aset. Dan satu lagi sebuah premis. Okey, premis juga adalah aset. Okey, kita pindahkan dekat jenayah. Aset berada di bahagian debit. Okey, apabila kita pindahkan, okey, kita masukkan tarikh. Okey, so dekat sini kita tutup. Okey, kita jumlahkan 82,000, 82,000. So 82,000 ni dia adalah modal. Okey, yang seterusnya ialah Mas 3. Okey, terima invoice berjumlah 5,000 daripada syarikat Jaya kerana membuat bilik tambahan kepada premis. Okey, di sini kita kena pasti RM5,000 kita menerima invoice. Maksudnya kat sini adalah kita membuat bayaran kepada syarikat Jaya. Okey, syarikat Jaya ni, so kita boleh kena pasti dia adalah akaun belum bayar. Okey, kemudian kerana membuat bilik tambahan. Ini adalah ubah suai lah. Okey, ubah suai premis. Okey, ubah suai. Okey, ubah suai premis di bawah aset. Okey, di bawah aset. Okey, so mana satukah debit, mana satukah kredit. Okey, syarikat Jaya ni adalah akaun belum bayar, so automatik dia adalah di bahagian kredit. Manakala yang debit, okey, ubah suai premis. Okey, dia memang aset. So aset akan berada di bahagian debit. Okey, kalau kamu ragu-ragu mana satu debit, mana satu kredit, so awak tulis kat sini. Okey, debit, kredit. Okey, aset, belanja. Okey, kat sini liability, equity, equity pemilik dan juga hasil. Okey, inilah kedudukan asal. Aset debit, belanja debit, liability kredit, equity kredit, hasil kredit. Okey, maksud di sini contoh saya bagi satu. Aset debit ni maksudnya kalau dia bertambah. Okey, aset bertambah debit, aset berkurang jadi kredit. Begitulah sebaliknya, liability bertambah kredit, liability berkurang debit. So asas ni bila kita dah tahu, kita mantap. Okey, tak ada masalah macam mana situasi soalan. Okey, kita boleh kenal pasti. Okey, untuk 3 Mac ni saya abaikan keterangan. Kod 3 Mac. Okey, macam inilah debit ubah suai premis, kredit syarikat Jaya. Okey, yang seterusnya ialah 7 hari bulan
mengeluarkan barang niaga bernilai RM2,000 untuk kegunaan sendiri. Okey, dia sebut sendiri, sebut pribadi, adiknya, anaknya. So ni adalah di bawah ambilan. Okey, ambilan. Okey, kemudian barang niaga ni adalah belian. Okey, sama macam tadi dekat soalan nombor 4 tadi. Okey, belian. Okey, so ambilan memang sebelah debit sebab dia kontra bagi catatan kontra bagi modal. Okey, seterusnya ialah membeli sebuah komputer bernilai RM3,500 secara kredit daripada syarikat Lawzerman untuk kegunaan pejabat. Okey, komputer adalah di bawah alatan pejabat. Okey, komputer di bawah alatan pejabat. Okey, dibeli secara kredit daripada syarikat Lawzerman. Okey, kalau dibeli secara kredit, okey, so Lawzerman ni adalah akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar. Okey, so mana satu debit? Okey, komputer alatan pejabat. Okey, kalau aset, okey, dia adalah aset. Bila aset bertambah dia debit. Okey, so automatik Lawzerman ni adalah berada di sebelah kredit. Okey, tarikh kat sini ialah 8 hari bulan. Seterusnya ialah tarikh ni dia tak ikut urutan lah, tak apa. Seterusnya membawa masuk sebuah peti sejuk bernilai RM1,500 daripada rumah untuk kegunaan pejabat. So pemilik membawa masuk peti sejuk. Peti sejuk. Peti sejuk ni bila dibawa ke dalam pejabat, so dia dalam kategori alatan pejabat. Daripada rumah untuk kegunaan pejabat. Kalau dia memasukkan barang sama ada tunai ataupun bank, dia adalah equity pemilik ataupun modal. Dia dalam kategori modal. So apa yang debit? Bila alatan pejabat, bila peti sejuk dibawa masuk, so alatan pejabat tu akan bertambah. So alatan pejabat ni aset. Aset kalau bertambah, dia akan berada di bahagian debit. Manakala membawa masuk, dia melibatkan modal ataupun equity pemilik. So equity pemilik kalau dibawa masuk, dia akan jadi bertambah. So equity pemilik sebelah kredit. Cara untuk rekodnya ialah hari bulan. Itu cara rekodnya. Seterusnya ialah membeli sebuah lori bernilai RM48,000 daripada Hong Li Berhad dan pembayarannya dijelaskan dengan cek. Bila disebut dibayar dengan cek ataupun dibayar dengan tunai, so tidak perlu direkod dalam jenayam. Dia terus direkod dekat buku tunai. Sebut tunai dengan bank, mesti dia terus rekod dekat buku tunai. Kalau jumpa tunai dengan bank, kalau di bahagian catatan pembukaan, yang tu boleh direkod dekat jenayam. So dia punya asasnya kita kena pastikan debit. Pastikan debit tu kita tahu debit tu untuk aset belanja. Kemudian kredit, liability, equity pemilik, hasil. Dan kita perlu kena pasti komponen setiap aset belanja, liability, equity pemilik, hasil.